Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita rafatkan kesyukuran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memperteguhkan, memperkuatkan hati kita, langkah kita untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dalam satu majlis yang mana majlis ilmu yang seluruh makhluknya sama ada di laut, di darat maupun di atas, semua akan memohon keampunan, memohon keberkatan, memohon rahmat, supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya bersama dengan kita sepanjang di dalam majlis ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kali pertama saya datang ke masjid yang cukup cantik, cukup besar. Namun sebelum itu, suka untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nazir dan juga AJK, ahli jawatan kuasa masjid, kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk memberiku kuliah di sini. Dan begitu juga dengan para jemaah, suka untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tajuk kuliah subuh saya pada kali ini adalah berkaitan dengan perkara yang seringkali berlaku di dalam persekitaran kita. Perkara yang sering kali berlaku di dalam aktiviti program kehidupan kita. Yang mana yang pertama, memelihara ucapan, jaga perkataan. Yang kedua adalah bagaimana hak tetamu dan bagaimana pula hak jiran tersebut. Ketiga-tiga perkara ini seringkali dan sentiasa akan bersama dengan kita selagi mana kita berpijak di bumi yang nyata ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maksudnya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhirat, maka yang pertama di dalam hadis ini baginda mengatakan, sekiranya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Sekiranya tidak mampu mengungkap perkataan yang baik, lisan ini, bibir ini terlalu mudah untuk membuka aib sesama sendiri,
Mulut ini terlalu mudah untuk mengumpat sesama sendiri. Mulut ini dengan penuh gayahnya saling fitnah memfitnah antara satu sama lain. Ketika mana kita khawatirkan ketika berkata, menggunakan lisan ini ke arah perkataan yang tidak bermanfaat, maka pilihan hanya satu, yakni diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkata baik dan diam. Yang kedua, dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Jika kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya, bukan iman yang meniti pada bibir kita sahaja. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi santapan kepada aktiviti kehidupan di dalam program seharian kita. Maka bukan itu yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan mengungkapkan aku beriman, aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlulah pembuktian tersebut. Apakah bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Antaranya ialah berpandukan kepada hadis ini. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah kita memuliakan jirannya. Yang ketiga, dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita teliti secara kasar pada hadis ini, ketiga-tiga perkara yang dinyatakan di dalam hadis ini seringkali berlaku malah dekat dengan kehidupan kita. Perkataan, jiran kita, tetamu kita. Bagaimanakah kita mengaplikasikan takwa tersebut agar sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab, bab barang siapa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti saudaranya. Hadis bernombor 5672. Dan pada dalam kitab Muslim pula, di dalam kitab Al-Iman, bab gesaan ke atas memuliakan jiran, hadis bernombor 47. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya meneruskan lagi, ayolah kita, suka untuk saya mengajak para jemaah untuk bermuhasabah sebentar. Renunglah diri kita. Apakah yang berada pada diri kita ini milik kita? Pasti jawapannya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalannya, kenapa ada di antara kita masih menggunakan nikmat mulut ini ke arah yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa di antara kita masih ada yang terlalu mudah mempergunakan nikmat jari jemari ini menaip sesuatu di media sosial dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya ditulis oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
Adakah kita tidak rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai nikmat, tetapi dalam masa yang sama kita menggunakan nikmat tersebut ke arah yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang lebih hebatnya, maaf saya katakan, malah yang lebih parahnya, terkadang kita bangga dengan perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan itu kita lakukan dengan mempergunakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah berlebih-lebihan di dalam berkata-kata. Antaranya yang kita dapat fikah hadis ataupun petunjuk yang kita dapat di dalam hadis ini, yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam berkata. Bergurau tidak ada salahnya, silalah bergurau, tetapi pastikan gurauan tersebut, perkataan yang keluar daripada mulut kita itu tidak ada unsur memburuk sahabat kita, tidak ada unsur memfitnah saudara mara kita, tidak ada gurauan yang membuka aib sesama sendiri, tidak ada unsur saling menjatuh antara satu sama lain. Bergurau tidak ada salahnya, tetapi yang menjadi masalah ialah perkataan yang keluar daripada mulut kita jika kita tidak kawal perkataan tersebut. Oleh itu, pengarang kepada kitab ini meletakkan salah satu yang kita pun petunjuk pada hadis ini adalah berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Bercakap dengan berlebih-lebihan tanpa keperluan yang sebenarnya merupakan sebab kemusnahan. Adapun memelihara lidah itu ialah suatu jalan menuju kejayaan. Kerana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut min husnil islami mar'i tarquhu malayanihi, yang maksudnya ialah daripada keelokan, daripada kebagusan Islam seseorang itu ialah ketika mana dia berjaya meninggalkan barang apa yang tidak bermanfaat kepadanya. Antara tanda eloknya Islam pada seseorang itu ketika mana si fulan itu berjaya meninggalkan sesuatu barang ataupun perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya, mengikut kepada syarat, mengikut kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hakikatnya, pada dasarnya bagi kita perkara itu bermanfaat, tetapi kata Allah perkara itu tidak bermanfaat. Maka pada ketika itu sekiranya kita berjaya meninggalkan perkara tersebut, itu antara tanda bagusnya Islam yang ada pada diri kita. Kita ambil satu contoh yang sering berlaku di dalam masyarakat kita. Maaf saya katakan, melepak tidak ada salahnya, mengopi tidak ada salahnya, ditemani dengan roti canai banja dan sebagainya, tidak ada salahnya. Tetapi lihatlah bagaimanakah perbuatan itu kita lakukan. Adakah perbuatan tersebut mengundang sehingga menyebabkan kelalaian kita di dalam melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun semasa kita bersembang dengan sahabat-sahabat kita yang sepatutnya waktu itu ada baiknya, ada manfaatnya ketika mana kita guna untuk
berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita memperuntukkan waktu kita yang terlalu lama. Maaf saya katakan, 5 jam untuk bersembang, baca Quran 5 minit, kita tutup Al-Quran tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah di dalam kehidupan kita. Begitulah aktiviti dan program kehidupan kita. Hatta terkadang azan berkumandang, kita masih lagi berada pada tempat yang sama dengan berkata kepada sahabat-sahabatnya, awal lagi, sekejap lagi, lambat lagi waktu asar akan masuk. Sehingga kan ada di antara kita menyebabkan solat tersebut kita lakukan pada akhir-akhir waktu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata-kata tentang sesuatu yang tidak memberi manfaat, itu pula adalah sebab kepada penghapusan amalan dan pengharaman untuk memasuki ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, pengarang kepada kitab tersebut meletakkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana saya yakin dan percaya di kalangan jemaah ada yang menghafal akan hadis tersebut dan tahu hadis tersebut, yakni hadis berkaitan dengan orang yang muflis di akhirat kelak. Orang yang muflis di akhirat kelak bukanlah golongan yang melakukan maksiat, bukanlah golongan yang melakukan kemungkaran, tetapi golongan yang muflis di akhirat adalah seperti kita. Ketika di dunia kita rajin puasa, kita rajin solat, kita rajin untuk membayar zakat, tetapi dalam masa yang sama, ketika di akhirat kelak kita membawa satu beban, yang mana beban tersebut adalah dosa yang telah kita kerjakan, kita lakukan ketika berada di dunia ini. Dan antara yang disebut di dalam hadis tersebut, ketika di dunia itu mudahnya mulut kita menuduh si fulan, mudahnya mulut kita mengaib si fulan, mudahnya tangan kita mengambil yang bukan hak kita, gagahnya diri kita menzalimi golongan yang lebih lemah daripada kita, sehingga kan ada pembunuhan yang dilakukan. Maka ketika itu datang seseorang menagih kepada kita, ketika di dunia si fulan kita pernah melakukan, mengambil yang bukan hak kita, kita merampas daripada dia, menzalimi dia, maka pada ketika itu apa yang akan diberi? Pahala kita, pahala solat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita yang akan diberi. Sehingga kan pada ketika itu pahala solat, pahala puasa, pahala zakat telah habis. Datang seseorang lagi menagih, maka yang akan diberi adalah dosa orang itu akan diletakkan kepada kita, kemudian summa turiha finnar, kemudian kita dicampakkan ke dalam api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betul kata pepatah Melayu, lidah tidak bertulang. Berkatalah apapun mudah untuk diungkapkan, tetapi ingatlah kesan perkataan itu, kesan percakapan kita. Lihatlah apa kesan di akhirat kelak. Adakah perkataan tersebut memberi manfaat kepada kita ataupun tidak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika beliau melihat bahawa percakapan itu ialah satu kebaikan dan akan mendatangkan pahala, maka hendaklah beliau bercakap mengenainya. Jika pada ketika itu
percakapan yang ingin dilontarkan tersebut adanya kebaikan, adanya manfaat kepada orang yang bercakap, adanya manfaat kepada orang yang mendengar, maka pada ketika itu tidak ada halangan untuk kita bercakap. Jika perkataan itu memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada orang yang mendengar, dan memberi manfaat di akhirat kelak. Jika sebaliknya, perkataan-perkataan itu akan menimbulkan keburukan atau menyebarkan kebatilan, atau ia ragu-ragu dengannya, maka jalan yang paling selamat menahan diri daripada berkata-kata. Jika pada ketika itu kita khawatir bahawa perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah suatu perkataan yang mengandungi kebatilan, yang mengandungi pembohongan dan sebagainya, mempunyai dusta dan sebagainya, dan dalam masa yang sama kita ragu-ragu dengan percakapan tersebut, maka pada ketika itu kata pengarang kepada kitab ini, yang lebih selamat pada ketika itu adalah diam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, yang mana soalan yang ditanya kepada baginda adalah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu islami afdal, wahai Rasulullah, yang manakah orang-orang Islam yang mempunyai kelebihan yang tinggi? Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami, beritahukan kepada kami, siapakah dia orang Islam yang mempunyai kelebihan yang tinggi? Lalu baginda menjawab, qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang maksudnya ialah sesiapa daripada kalangan orang Islam, yang orang Islam yang lain tidak menjadi mangsa kepada lidahnya, tidak menjadi mangsa kepada tangannya. Orang Islam yang mempunyai kelebihan yang tinggi adalah ketika mana sahabat kita, jiran kita, kawan kita merasa aman daripada mulut kita, merasa aman daripada tangan kita. Dan di dalam kitab Akhlak Seorang Muslim itu juga pengarang meletakkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kabarkan kepada kami, siapakah orang yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kemudian baginda menjawab, orang yang tidak beriman adalah ketika mana jirannya tidak merasa aman daripada perbuatan jahatnya. Orang yang tidak beriman ketika mana jiran kita, sahabat kita, rakan tempat kerja kita tidak merasa aman daripada perbuatan jahat yang timbul daripada diri kita. Sedangkan orang Islam yang mempunyai kelebihan yang tinggi adalah ketika mana jirannya, sahabatnya, rakan tempat kerjanya merasa selamat daripada mulut dan tangannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tertanya, mustahil bagi orang yang rajin beribadah, mustahil bagi orang yang rajin datang ke masjid
datang ke surau. Mustahil bagi orang yang rajin baca Quran, mustahil bagi orang yang rajin berada di majlis ilmu ini masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang rajin baca Quran akan menggunakan mulut ini untuk menabur fitnah. Mustahil orang yang rajin solat berjemaah akan menggunakan nikmat kaki tersebut pergi ke tempat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil mata yang rajin melihat Quran ini, melihat sesuatu pandangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada telefon kita ataupun sebagainya. Mustahil orang yang rajin berada di majlis ilmu keluar daripada pintu masjid ini curi selipar masjid. Mustahil, kerana solat yang kita dirikan selama ini dari usia kecil hinggalah ke usia 70, 80, 60 merupakan benteng kepada diri kita daripada perbuatan fahsyat dan perbuatan mungkar. Solat yang selama ini kita merupakan suatu benteng yang ada pada diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maaf saya katakan, terkadang orang yang memakai jubah seperti ini, orang yang memakai kopiah seperti ini terkadang tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang Islam, akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bagus dari segi ibadat, kita bagus dari segi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang kita kalah dengan hubungan sesama manusia, hubungan kita kepada masyarakat. Kita bagus kepada ibadat, Qurannya alhamdulillah, puasanya bagus, tetapi dalam masa yang sama akhlak kepada sahabat, akhlak kepada masyarakatnya itu menjadi satu tanda tanya, menjadi persoalan kepada kita. Adakah benar orang yang beriman ini seperti kelakuannya? Sedangkan orang yang beriman itu adalah orang yang akhlaknya itu seperti mana di dalam solatnya akan dibawa akhlak itu di luar solatnya. Ketika mana apa yang dibaca pada solat itu adalah surah dan doa yang mempunyai makna yang baik, perkataan yang dilontarkan ketika luar daripada solat adalah perkataan yang baik. Ketika mana jari ini diangkat ketika tasyahud akhir luar solat, jari jemari ini dijaga daripada menaip sebarang perkataan yang ada unsur fitnah, ada unsur mengumpat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan antara adab-adab berbicara, yang pertama, agama Islam amat menggalakkan umatnya agar berkata-kata dengan sesuatu yang mengandungi manfaat. Yang mana agama kita, agama Islam sangat menitik berat kepada penganut agama Islam itu, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perkataan yang keluar daripada mulutnya itu adalah perkataan yang membuktikan bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain dan seterusnya akhiratnya. Itu adalah adab yang pertama, berkata dengan perkataan yang memberi manfaat. Dan adab yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan dalam memperbanyakkan perkataan yang diharuskan. Ini kerana memperbanyakkan perkataan yang diharuskan itu mungkin boleh mengheret ke arah perkataan-perkataan yang haram ataupun makruh. Seperti awal-awal tadi saya bagi contoh
bergurau. Bergurau tidak ada salah, tetapi lihatlah perkataan itu. Lihatlah tutur kata kita itu. Apakah perkataan itu yang baik ataupun tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, antara adab berbicara yang ketiga adalah wajib berkata apabila timbul keperluan terhadapnya, khususnya untuk menjelaskan perkara-perkara yang hak. Khususnya ketika mana kita ingin berbicara tentang kebenaran, maka pada ketika itu wajib bagi kita untuk bercakap kepada kebaikan ataupun mengajak dan mencegah daripada kemungkaran dan sebagainya. Namun ketika mana kita meninggalkan tanggungjawab ini pula, ketika mana kita meninggalkan tanggungjawab ini pula, umpamanya saya adalah ketua kampung dan saya mempunyai autoriti untuk bercakap kepada masyarakat kampung tersebut agar menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ketika saya ingin berbicara sesuatu perkara tentang kebenaran, tentang hak, maka ketika itu wajib untuk saya berbicara. Manakala ketika mana saya diamkan, saya tidak berbicara pun pada ketika itu, maka apa yang dirisaukan adalah kita diumpamakan dengan syaitan yang pekat. Contoh yang dekat dengan kita, maaf saya katakan, mungkin ada di antara kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang terpengaruh dengan judi online. Kita kenal mereka, kita tahu mereka. Lalu persoalannya, adakah kita tegur mereka ataupun kita biarkan saja? Sedangkan kita tahu kebenaran, sedangkan kita tahu judi itu adalah haram, sedangkan kita tahu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang dekat hampir dengan kita, ketika mana sepasang suami isteri sedang makan, istrinya mengumpat ataupun suaminya mengaib sahabatnya, bagaimana reaksi mulut kita? Bagaimana reaksi perkataan kita? Adakah kita menokok tambah cerita tersebut ataupun kita menegur isteri kita? Ataupun isteri kita menegur kita sebagai suami? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, apa yang kita dapat pada kuliah subuh pada kali ini? Yang pertama, jaga lisan, jaga mulut kita daripada mengeluarkan suatu perkataan yang boleh menyebabkan permusuhan sesama kita. Jauhkan diri kita daripada perbuatan mengumpat. Jauhkan diri kita daripada perbuatan suka aib mengaibkan sesama sendiri. Jauhkan diri kita daripada suka fitnah memfitnah sesama sendiri. Kerana perbuatan itu tidak memberi keuntungan kepada kita, tetapi perbuatan itu kesannya sangat besar di akhirat kelak. Dan kita tahu hukumnya. Bila ditanya apa hukum mengumpat, apa hukum memfitnah, alhamdulillah kita boleh jawab dengan baik, dengan jayanya. Tapi persoalannya, kenapa masih lagi perbuatan itu dilakukan? Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita mempergunakan nikmat mulut ini ke arah yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemilik kepada nikmat ini. Oleh itu, nikmat mulut ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberi tanggungjawab ke atas kita untuk menjaga amanah tersebut. Dan apapun lontaran perkataan kita pasti akan dihisab di
akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang ketiga, marilah kita renung akan satu nasihat daripada seorang ulama kepada putrinya, yang mana saya ambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin pada jilid yang kedua. Apa kata ulama tersebut? Wahai putriku, ketika mana keinginanmu ingin melakukan maksiat, keinginanmu ingin melakukan kemungkaran, dongakkan kepalamu, lihatlah ke atas. Namun ketika mendongaknya kepala tersebut, keinginan kita masih melakukan maksiat, masih ingin melakukan kemungkaran, tundukkan kepala, lihatlah makhluk di atas bumi ini. Malulah kepada anak yang kecil, malulah orang yang lebih berumur daripada kita, malulah binatang, haiwan dan sebagainya, merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mana dengan mendongaknya kepala, menunduknya kepala ini, keinginan kita masih melakukan kemaksiatan, keinginan kita masih ingin melakukan kemungkaran, maka ketahuilah olehmu wahai putriku, bahawa pada ketika itu kamu telah meletakkan dirimu, maaf saya katakan, lebih hina daripada binatang yang berkaki empat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekadar itu kuliah subuh saya pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Al-Asr.